Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zahratul Ahli binti Zaidi. Saya akan membentangkan pengenalan liberalisme. Masyarakat Islam pada hari ini berhadapan dengan masa yang sukar dan cukup membahaya berkaitan berkembangnya aliran pemikiran yang dipanggil sebagai liberalisme. Liberalisme dicipta oleh John Locke yang digelar sebagai bapa liberalisme moden. John Locke adalah orang pertama di Barat yang menggagaskan idea-idea liberalisme. Kebanyakan idenya telah dipengaruhi oleh karya-karya para sarjana Islam. Pada awalnya, idea-idea liberalisme ini adalah idea-idea yang baik dan bersesuaian dengan ajaran Islam. Kerana itu, tiada sebab untuk orang Islam menolaknya. Tetapi, makin kelamaan idea-idea itu berkembang di Barat sehingga menjadi idea-idea yang bertentangan dengan Islam secara khususnya dan agama secara umumnya. Liberalisme merupakan suatu gerakan reformasi masyarakat Barat yang bertujuan untuk menentang kekuasaan gereja, menghadkan kekuasaan politik, mempertahankan kepemilikan serta menetapkan hak asasi manusia. Gerakan ini seterusnya menyusup masuk ke dalam bidang agama dengan tujuan untuk menghapuskan kekuasaan golongan agama dan menghapuskan cukai terhadap gereja. Oleh itu, tidak hairanlah jika gerakan liberalisme ini berkait rapat dengan penentangan terhadap agama. Pada awalnya, aliran ini mula wujud akibat daripada kepelbagaian bangsa, budaya, agama dan latar belakang yang ada pada setiap manusia yang berada di negara barat. Namun, kini ia telah merebak ke serata dunia termasuk Malaysia. Punca utama berlakunya liberalisme ini adalah disebabkan mereka yang terlalu mementingkan kebebasan akal untuk membuat keputusan hingga mengabaikan ketegasan agama yang mengatur kehidupan setiap manusia. Mereka juga tidak mengamati atau meneladani cara ulama dan Rasulullah SAW apabila mereka melakukan setiap perihal. Akibatnya, mereka terlalu taksub dengan akal dan corak pemikiran yang tidak berpandukan agama yang sudah cukup sempurna. Kesannya, keadaan ini menyebabkan mereka tersasar daripada syariat agama kerana sebagai umat Islam, fahaman sebegini tidak sepatutnya berlaku kerana kita mempunyai contoh pemimpin yang menunjukkan teladan yang unggul dan mulia seperti junjungan besar Nabi Muhammad SAW. Pada masa kini, manusia lebih gemar menuntut hak kebebasan bersuara daripada mengikut sifat para solihin pada zaman dahulu. Umat manusia kini lebih cenderung untuk menikmati dan mengacak kenikmatan dunia semata-mata sehingga akhirnya melupakan tujuan sebenar kenikmatan hidup yang diberikan olehnya. Hasil daripada itu, lahirlah pemikiran serta pandangan yang mengatakan bahawa kemajuan ilmu pengetahuan dan kebudayaan semasa memerlukan semakan semula terhadap prinsip, pemikiran serta amalan dalam agama yang difahami dan diaplikasikan berasaskan falsafah dan pencapaian semasa. Kajian para orientalis barat terhadap Islam akhirnya membuahkan hasil apabila mereka mula menerapkan ideologi-ideologi barat ini terhadap golongan yang sangat cenderung terhadap perubahan yang tidak berlandaskan hukum syariat Islam. Maka kekeliruan dan penyeluruhan terhadap Islam pun semakin menular dan berkembang seperti yang berlaku dengan penerapan idea liberalisasi Islam yang menjadikan falsafah barat sebagai landasan. Dapatlah disimpulkan dari pembincangan yang ringkas ini bahawa liberalisme ialah serangan pemikiran yang mengarah kepada keterbukaan dan kebebasan dalam mentafsirkan agama dari belenggu tafsiran lama kepada tafsiran baru yang lebih segera mengikut kehendak semasa tanpa mengambil kira nas-nas qat'i yang telah disepakati oleh para ulama terdahulu. Assalamualaikum, nama saya Siti Asha binti Syahrom. Saya ingin membentangkan tentang pluralisme agama. Maksud pluralisme. Asas utama pluralisme agama ialah semua agama adalah sama dari aspek ketuhanan. Sedangkan hakikat sebenar adalah Islam satu-satunya agama yang benar dan Allah SWT satu-satunya yang perlu diimani. Walaupun demikian, Islam tidak pernah menghalang hak-hak agama lain untuk mengamalkan agama mereka. Yang menjadi kesalahan ialah menyamakan Islam dengan agama-agama lain. Dalam bahasa Inggeris, ia disebut sebagai Transcendent Unity of Religion yang bermaksud keunggulan perpaduan antara agama. Slogan ini menjadi agenda bukan sahaja di Malaysia tetapi di serata dunia termasuk Indonesia yang merupakan negara jiran kita. Negara Indonesia sangat kuat pengaruhnya dalam memperjuangkan Islam liberal. Tidak dapat dinafikan lagi bahawa Islam merupakan agama yang universal. Hal ini demikian kerana Islam telah mendidik manusia tentang pelbagai aspek kehidupan baik di dunia maupun di akhirat. Dalam arus zaman pemodenan ini, penularan pluralisme semakin menular dengan jayanya.
Hal ini sedikit sebanyak menyebabkan pelbagai pihak bimbang perkara ini akan membawa pengaruh buruk kepada masyarakat. Konsep pluralisme. Konsep pluralisme yang berasal daripada Barat berkait rapat dengan agama yang dianuti di sana. Namun begitu, fahaman ini juga wujud di Malaysia di mana kumpulan pendukung fahaman ini menggunakan pelbagai sumber yang ada untuk menyebarkan lagi fahaman mereka. Oleh itu, terdapat beberapa isu dan cabaran yang perlu dihadapi bagi menghalang fahaman ini daripada terus berleluasa di negara kita. Jika fahaman ini tidak dihentikan, ia akan memberi kesan yang boleh menjejaskan keharmonian masyarakat dan seterusnya negara. Umat Islam haruslah yakin dan lebih tegas dalam mengakui ketidaksamaan antara Islam dan pluralisme untuk membateras pluralisme daripada semakin berluasa dengan hebat. Dari pandangan agama Kristian, setengah dari mereka berpendapat bahawa pluralisme agama adalah konsep yang tidak sah atau bercanggahan dengan diri sendiri. Bentuk maksimal pluralisme agama mendakwa bahawa semua agama adalah sama benar atau bahawa satu agama boleh benar untuk sesetengah dan yang lain untuk yang lain. Kebanyakan orang Kristian menganggap idea ini secara logiknya mustahil daripada prinsip pencegahan. Dua cawangan Kristian terbesar, Gereja Katolik dan Gereja Ortodoks Timur, kedua-duanya mendakwa sebagai satu gereja yang benar dan bahawa di luar gereja yang benar tidak ada penyelamatan. Walau bagaimanapun, Protestantisme yang mempunyai banyak denominasi berbeza tidak mempunyai doktrin yang konsisten dalam hal ini. Ia mempunyai pelbagai pendirian berbeza berkenaan pluralisme agama. Dari pandangan agama Islam pula, Islam menghargai toleransi agama lain tetapi tidak menganggap semua agama adalah sama. Dengan erti kata lain, Islam tidak menganggap bahawa Tuhan yang disembah oleh orang Islam adalah Tuhan yang disembah oleh agama lain. Penyelesaian Islam terhadap pluralisme agama adalah dengan mengakui perbezaan dan identiti agama masing-masing. Lakum dinukum waliyadin atau untuk kamu agama kamu dan untuk aku agamaku. Surah Al-Kafirun ayat 6. Berdasarkan ini, dapat disimpulkan bahawa pluralisme agama bukanlah fenomena yang baru. Ia telah wujud sejak zaman Rasulullah SAW dan sejak itu juga telah dibentuk formula untuk mengatasinya sebagaimana yang dirumuskan dalam ungkapan Al-Quran surah Al-Kafirun ayat 6 yang bererti untukmu agamamu, untukku agamaku tanpa saling menyembah Tuhan masing-masing dan tanpa saling mengakui kebenaran agama masing-masing. Kesimpulannya, penularan ideologi pluralisme agama ini semakin serius apabila ia boleh mempengaruhi pelajar-pelajar terutamanya pelajar peringkat menengah dan institusi pengajian tinggi. Ini berikutan institusi pengajian dilihat sebagai medan terbaik dalam memberi faham berkenaan isu ini. Sistem pendidikan juga perlu memainkan peranan penting dalam memberi nafas baru dengan memperkasakan silibus pengajian sama ada bagi pihak guru di institusi pengajian tinggi maupun pelajar di peringkat rendah dan menengah. Dengan ini, kajian ini dilakukan bagi meninjau ideologi dan isu-isu liberalisme dan pluralisme yang memberi cabaran besar kepada sesebuah negara, malah wabak yang akan menular dan merosakkan seluruh corak kehidupan manusia serta memberi impak yang buruk kepada umat Islam jika tidak ditangani oleh semua pihak secepat mungkin. Assalamualaikum, saya Muhammad Arif Shazmi bin Mawar Haizeh akan membentangkan faktor-faktor penularan pluralisme agama dan juga ciri-ciri pluralisme agama. Beberapa faktor penting telah menyumbang kepada penularan pluralisme agama di Malaysia. Antaranya penyebaran melalui ajaran keagamaan serta beberapa faktor yang penting yang lain. Faktor penyebaran pluralisme agama yang pertama ialah melalui ajaran-ajaran keagamaan. Antara ajaran-ajaran keagamaan ini ialah ajaran Ayah Pin atau yang dikenali juga dengan Kerajaan Langit Ayah Pin. Ajaran ini diasaskan oleh Arifin Muhammad di Ulu Besut, Terengganu. Selain ajaran keagamaan, media massa juga merupakan faktor penularan pluralisme agama. Ini kerana media massa merupakan teknologi penting untuk menyampaikan maklumat kepada orang ramai. Antara media massa yang terlibat ialah buku, majalah, akhbar, televisyen dan juga internet. Terdapat beberapa buku yang diterbitkan oleh penulis dari tanah air kita sendiri iaitu Malaysia maupun Indonesia yang boleh didapati secara meluas ialah penulisan Nuchulish Majid, Budsi Munawar Rahman, Azmur Yardi Azra dan beberapa tokoh lain lagi. Selain daripada buku, artikel juga dapat dijadikan contoh penyebaran melalui media massa. Terdapat artikel berita di akhbar yang ditulis oleh Zainah Anwar di New Straits Times dengan tajuk Mediation the Wiser Path to Take.
Hashim Kamali di New Straits Times dengan tajuk Islam's Religious Pluralism in Context, serta Chandra Muzaffar dengan 2 artikel yang dimuatkan dalam The Star, iaitu What Pluralism Means to Islam and the Understanding Liberalism and Religious Pluralism. Dan beberapa artikel lain juga telah disokong oleh tokoh-tokoh yang mengikut kefahaman pluralisme agama. Faktor seterusnya ialah melalui televisyen. Penayangan filem-filem yang menjadi unsur pluralisme agama juga telah memainkan peranan yang banyak dalam faktor penyebaran. Filem-filem yang telah dikesan mempunyai unsur-unsur pluralisme agama adalah seperti filem The Life of Pi, My Name is Khan, Tanda Tanya, Sepet, Gubra dan juga Mu'allaf. Filem Sepet, Gubra dan Mu'allaf merupakan filem arahan Allahyarhamah Yasmin Ahmad dari Malaysia, iaitu negara tanah air kita sendiri. Isu pluralisme agama membawa kepada perspektif baru dalam pemikiran Islam. Ia mencetuskan pelbagai kontroversi dalam dunia Islam dan antarabangsa dan menjejaskan akidah umat Islam. Antara ciri-ciri pluralisme agama ialah terdapat gerakan yang tersusun yang berlindung di bawah gerakan seperti etika global, hak asasi manusia dan dialog antara agama atau dialog akidah dan dialog peradaban. Gerakan-gerakan tersebut mempunyai rangkaian di seluruh dunia termasuk Malaysia dan Indonesia. Ia telah bertapak di Indonesia sejak sekian lama. Idea dan pemahaman pluralisme agama adalah serangan mental yang berbahaya dan cubaan untuk menjajah pemikiran tentang Islam dan penganutnya. Gerakan-gerakan ini memiliki kecenderungan yang kuat terhadap Islam liberal, sekularisme, rasionalisme dan kurangnya keyakinan pada autoriti agama. Ia selalu berusaha mengeneralisasi ajaran berbagai agama tanpa terlalu spesifik. Ia mempromosikan nilai-nilai barat dengan bersembunyi di balik slogan dan menekankan terminologi nilai universal, nilai baik, nilai bersama, nilai positif, nilai luhur dan istilah yang mudah didengar. Gerakan ini juga menanam benih kebingungan dan ketidakpastian menggunakan moto besar yang tampak hebat seperti One Got Different Ways dan Unity in Diversity. Tanpa kita sedari, pluralisme agama dapat memisahkan nilai-nilai murni dari agama dengan mengekspresikan nilai-nilai sejagat atau universal yang mengatasi kebaikan nilai-nilai agama. Ini melemahkan peranan agama dalam kehidupan harian. Pemahaman ini menyatakan bahawa nilai-nilai yang diterima majoriti bukanlah hal yang baik. Ini kerana ia menolak autoriti agama, kesahihan agama dan kebenaran agama. Sebagai umat Islam, kita perlu berhati-hati untuk membiarkan gerakan pluralisme agama menjadi asbab untuk merosak kestabilan agama. Ini kerana tujuan akhir dari gerakan ini adalah untuk membasmi semua agama. Jika nilai akal diletakkan di atas agama, maka agama tidak lagi memiliki erti dan peranan apapun. Kita harus tetap setia pada agama Allah agar tidak terjerumus ke jalan yang tidak diredai Allah Subhanahu Wa Taala. Allah telah berfirman dalam surah Al-An'am ayat 153 yang berbunyi, dan bahawa sesungguhnya inilah jalanku, yakni agama Islam yang betul lurus, maka hendaklah kamu menurutinya dan janganlah kamu menurut jalan-jalan yakni yang lain dari Islam, kerana jalan-jalan itu mencerai-beraikan kamu dari jalan Allah. Dengan demikian itulah Allah perintahkan kamu supaya bertakwa. Assalamualaikum. Nama saya Amirul Syafiq bin Muhammad Fuad. Saya akan menerangkan tentang golongan pluralisme agama di Malaysia. Dapat pengikut Ayah Pin, mereka berkata, saya beramal kemudian masuk di alam sebalik mata. Dia dinamakan alam barzah, alam sebalik mata. Saya melalui Madinah, kemudian pergi ke Mekah. Dari Mekah saya naik ke atas dan bertemu sendiri dengan Ayah Pin di istana dia. Yang kedua, pendapat juga mengatakan bahawa kebesaran Ayah Pin ialah saya duduk atas bukit ini. Saya lihat satu Ayah Pin ni duduk, kakinya terletak di bawah bukit. Kemudian saya ada atas bukit, sedangkan saya mendongak, dia tinggi lagi daripada bukit. Itulah kelebihan, kebesaran dan ketinggiannya. Okey, golongan ini mempercayai bahawa Ayah Pin mempunyai hubungan secara langsung dengan langit dan dipercayai oleh pengikutnya untuk menjadi penjelmaan semula Jesus, Buddha, Shiva dan Muhammad SAW. Penganut kerajaan langit percaya bahawa satu hari Ayah Pin akan kembali sebagai Imam Mahdi.
Pengikutnya menganggap beliau adalah Raja Langit dan objek yang tertinggi pengabdian untuk semua agama. The Transcendent Unity of Religion atau Sophia Perennis. Fridtjof Schwann melalui bukunya The Transcendent Unity of Religion pada tahun 1907 hingga 1998 yang pertama kali terbit di Perancis pada tahun 1948 dengan tajuk De l'Unité Transcendante des Religions. Golongan ini percaya bahawa Tuhan berada di titik puncak, sementara semua agama mengalir ke bawah dari titik puncak tersebut. Dan pada waktu yang sama, semua agama naik dari bawah ke atas dan akhirnya akan bertemu di titik puncak tersebut. Okey, yang ketiga ialah John Hick. John Hick ini, golongan ini berpendapat bahawa kita haruslah berfikir secara falsafah tentang agama. Seperti yang disebutkan oleh John Hick, bahawa awam atau sesiapa pun boleh berfalsafah tentang agama, seperti orang atheist yang tidak percaya kepada Tuhan, orang agnostik yang percaya bahawa Tuhan itu wujud atau tidak, atau kita boleh mengetahui Tuhan ada ataupun tidak ada. Dan orang yang beriman juga boleh berfalsafah tentang agama. Ia mengkaji tentang konsep, kepercayaan dan juga pengalaman keagamaan. Dan kegiatan menyembah juga amalan yang bertafakur, seperti meditasi yang berdasarkan kepada sistem-sistem kepercayaan itu. Empat ialah Quran on Interfaith and Intercivilization ataupun Interpreting a Divine Message for 21st Century Humanity. Okay. Golongan ini berpendapat bahawa Islam mempunyai kepelbagaian. Menurut Ismail Mina Ahmad dan Khalif Muammar, kepelbagaian Islam telah diperkenalkan oleh Osman Bakar. Menurut Khalif Muammar, Osman Bakar memperkenalkan konsep tersebut dalam bukunya itu, The Quran on Dialogue Among Faiths and Civilization. Dapat menimbulkan tidak keharmonian dalam keyakinan beragama umat Islam di Malaysia secara sengaja maupun tidak sengaja. Pluralisme agama dapat menyebabkan orang menghindari keyakinan dan praktik agama dan ketidakkepercayaan kepada agama Islam. Yang kedua, dari segi masyarakat, akan menimbulkan perselisihan faham di kalangan umat Islam tentang akidah yang ditekankan oleh umat Islam sendiri. Dan yang kedua, Islam juga akan berpecah belah antara satu sama yang lain. Yang ketiga, politik. Umat Islam di Malaysia tidak lagi sensitif dan peduli terhadap ajaran agama Islam, di mana jati diri dan akidah yang tidak kukuh. Mereka akan cepat terpengaruh dengan ajaran-ajaran yang moden maupun ajaran yang memesokkan pada masa yang akan datang. Di sini adalah latar belakang untuk liberalisme dan pluralisme. Untuk liberalisme, kebangkitan liberalisme dan pluralisme ini di zaman permodenan sekarang menjadi salah satu punca perselisihan faham terhadap ilmu agama kepada masyarakat kita dan juga masyarakat luar. Liberalisme atau juga dipanggil dengan Islam liberal merujuk kepada satu fahaman yang menjurus kefahaman dan pengamalan agama secara bebas tanpa terikat dengan pemahaman para ulama-ulama Islam terdahulu. Tidak keterlaluan untuk menyimpulkan bahawa liberalisme adalah jelmaan Mu'tazilah zaman moden. Manakala pluralisme pula berpegang kepada prinsip bahawa agama yang benar tidak hanya eksklusif kepada agama Islam saja. Dengan arti kata lain, pengikut pluralisme berpegang terhadap pendirian bahawa bukan sahaja Islam agama yang boleh membawa manusia ke syurga, malah agama-agama lain juga mampu membawa pengikutnya ke syurga dan selamat dari neraka. Akibat daripada kemunculan agama liberalisme menjadi pertumbungan antara mazhab-mazhab dalam agama Kristian yang dimulai dengan gerakan Reformation pimpinan Martin Luther.
adalah antara risiko liberalisme dan pluralisme. Pertama, menghalalkan perkara yang haram. Pendukung liberalisme seringkali menghalalkan hal-hal yang dilarang oleh Allah SWT dalam Al-Quran. Pakar menyebut Jaringan Islam Liberal Indonesia (JIL) dan Prof. Musdah Mulia yang secara terang-terangan menegaskan bahawa perlakuan homoseksual itu wajar kerana naluri itu datangnya dari Tuhan. Ironinya, dia adalah guru besar di ITM Islam Indonesia. Nampaknya, berapa banyak lagi muridnya yang akan mengikuti jejaknya jika masalah ini dibiarkan begitu saja. Profesor Musdah Mulia dengan berani menyatakan bahawa ulama Muslim yang sederhana dan progresif percaya bahawa tidak ada alasan dan pandangan yang kuat untuk menolak homoseksual. Larangan homoseksual oleh sebahagian besar ulama didasarkan pada definisi yang sempit dan lama. Di sisi lain, jika perlakuan homoseksual yang merupakan kejahatan keji dalam Islam dan peradaban manusia biasa dibenarkan, hal-hal haram apa lagi yang akan dianggap halal oleh kaum masyarakat liberalisme? Risiko kedua, menormalisasikan perkara atau hukum yang murtad. Jika pendukung pluralisme menegaskan pada gagasan bahawa kebenaran bukan hanya milik Islam, maka masalah kemurtadan Muslim tidak lagi dianggap serius. Umat Islam hanya boleh diberi hak untuk mencuba agama lain atas dasar kebebasan memilih. Tidak ada paksaan dalam menganut mana-mana agama. Mereka mengakui bahawa Islam tidak memaksa pengikutnya untuk tetap dalam Islam. Meskipun dengan kata sepakat, semua ahli tafsir menegaskan bahawa ayat ini hanya digunakan untuk golongan yang bukan beragama Islam. Risiko yang ketiga, usaha dakwah bakal disia-siakan. Jika fikiran seseorang tidak kuat imannya, maka segala bentuk doa juga tidak akan efektif jika pluralisme telah mengaburkan fikirannya. Jika agama yang dianutnya juga benar dan dapat menjamin keamanannya di akhirat, apakah maksud akal bagi seseorang yang menganut agama lain untuk masuk Islam? Jika kebenaran dan jaminan keselamatan di akhirat juga ditemukan dalam agama-agama lain, para sahabat Rasulullah tentu tidak akan bersusah payah meninggalkan Mekah dan Madinah yang diberkahi dengan tujuan semata-mata untuk memastikan bahawa Islam bersinar di seluruh penjuru dunia. Risiko yang keempat, meremehkan ijtihad ulama Islam. Selama bertahun-tahun, ulama Islam yang paling dihormati adalah Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad. Mereka sangat dihormati di kalangan umat Islam, terutama kaum intelektual dan ulama. Pandangan dan hasil ijtihad umumnya disambut baik, meskipun tidak selalu dianggap sempurna. Namun, kedudukan ini sama sekali tidak ada di dalam minda para penganut liberalisme. Pandangan ulama tidak dianggap sepenting perkara-perkara bersejarah yang lainnya dan tidak selalu layak disimpan sebagai kenangan. Sekian saja dari saya, Muhammad Daniel bin Kamis, pembentang anda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Darwish bin Masaad dan saya akan membentangkan tajuk kesimpulan pluralisme dan liberalisme. Kesimpulannya, liberalisme atau juga yang dipanggil dengan Islam liberal merujuk kepada satu fahaman yang menjurus kepada fahaman dan pengalaman agama secara bebas tanpa terikat dengan pemahaman para ulama. Pluralisme pula berpegang kepada prinsip bahawa agama yang benar tidak hanya eksklusif kepada agama Islam sahaja. Masyarakat Islam saat ini menghadapi berbagai tentangan akibat peningkatan pengaruh liberalisme. Pakar-pakar barat yang mempelajari Islam akhirnya membuahkan hasil ketika mereka mula menerapkan pemahaman barat ini kepada kelompok-kelompok yang sangat terdedah terhadap perubahan yang tidak berdasarkan hukum Islam. Alasan utama liberalisme adalah bahawa mereka yang terlalu mementing kebebasan berfikir untuk membuat keputusan yang mengabaikan ketatnya agama yang mengaturkan kehidupan setiap orang. Akibatnya, mereka terlalu mudah untuk terpengaruh dengan akal dan pemikiran yang tidak berdasarkan agama kita yang sudah terlebih daripada sempurna. Keadaan ini menyebabkan mereka menyimpang dari hukum agama. Kerana sebagai umat Islam tidak seharusnya mengikuti teladan pemimpin yang menunjukkan seri tauladan yang agung dan mulia seperti Nabi Muhammad SAW. Seterusnya adalah pluralisme yang kefahamannya bermula daripada Indonesia melalui kepercayaan Ayah Pin yang percaya bahawa semua agama memiliki kebebasan yang sama, manakala
penyebaran pluralisme ke Malaysia pula dipercayai datang daripada media massa, media sosial dan televisyen. Kemudahan akses kepada internet menjadi faktor utama bagaimana fahaman ini disebarkan ke dalam negara. Cadangan untuk mengatasi liberalisme dan pluralisme yang boleh saya tujukan ialah kita perlu lebihkan lagi dalam menyebarkan kesedaran dalam isu ini. Pendakwah boleh melakukan ceramah-ceramah seperti isu pluralisme dan liberalisme. Sebagai contoh, semasa melakukan tazkirah di masjid, pendakwah boleh mengetengahkan isu liberalisme dan pluralisme ini supaya masyarakat setempat akan mengambil tahu dan sedar akan risiko yang amat besar kepada agama dan negara yang kita cintai. Seterusnya, akta dan undang-undang syariah terhadap isu ini juga perlu digubal dan dikukuhkan untuk menentang penyebaran liberalisme dan pluralisme. Antara usaha-usaha yang telah dilakukan ialah pemerkasaan bidang kuasa penghukuman Rang Undang-Undang Mahkamah Syariah, Bidang Kuasa Jenayah 2016 atau lebih dikenali sebagai RUU 355. Setakat yang berjaya dibentangkan di Parlimen yang perlu disokong oleh majoriti ahli Parlimen di masa hadapan ialah penjara maksimum 3 tahun kepada penjara maksimum 30 tahun ataupun denda tidak melebihi RM5,000 kepada denda ke RM100,000 dan sebatan maksimum 6 kali kepada sebatan tidak melebihi 100 kali kepada pesalah yang melakukan jenayah dalam isu liberalisme dan pluralisme ini. Selain itu, kerajaan perlu menyekat segala unsur-unsur liberalisme dan pluralisme dalam negara supaya tidak terpengaruh dengan gerakan-gerakan ini. Sebagai contoh, kerajaan boleh menapis dan menyekat segala perkara berkaitan liberalisme dan pluralisme di media sosial, televisyen dan platform-platform media yang lain. Sebagai contoh, boleh meminta Suruhanjaya Komunikasi Multimedia untuk menyekat unsur-unsur liberalisme ini. Oleh itu, masyarakat Malaysia perlu mengambil berat dalam penentangan isu ini. Seperti yang kita sudah tahu, isu liberalisme dan pluralisme perlu bakal mendatangkan risiko dan ancaman yang besar. Maka kita perlu berwaspada dan sentiasa ingat kepada segala ajaran Islam supaya tidak terjebak dan tersesat dalam dunia ini.